Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu hari ini. Kelas Bahasa Melayu tahun 3. Topik kita pada hari ini ialah kata kerja pasif. Murid-murid, apa kabar semua? Cikgu Emi harap murid-murid semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Murid-murid, apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Oke murid-murid semua, kata kerja pasif juga ialah kata kerja yang terhasil daripada perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Oke, cikgu berikan contoh di sini, contoh ayat aktif. Contoh ayat aktif di sini ialah Nasri mengutip daun itu. Maksudnya ayat aktif di sini apabila pelaku ataupun orang yang melakukan sesuatu perkara itu kata namanya berada di hadapan ayat. Dan kata kerja mengutip berada di tengah ayat dan objek berada di hujung ayat. Jadi di sini murid-murid, Nasri adalah sebagai pelaku ataupun kata nama. Mengutip ialah kata kerja aktif, daun itu ialah objek. Seterusnya, contoh kata kerja pasif. Contoh kata kerja pasif, daun itu dikutip oleh Nasri. Contoh kata kerja pasif, objek berada di hadapan ayat dan kata kerja berada di tengah ayat dan pelaku ataupun kata nama bagi pelaku perbuatan tersebut berada di hujung ayat. Contohnya, daun ialah objek berada di hadapan ayat, dikutip, kata kerja pasif berada di pertengahan ayat, dan kata nama berada di hujung ayat. Oke murid-murid, sila rujuk buku teks jilid 2 muka surat 39. Buku teks Bahasa Melayu jilid 2. Oke murid-murid, sila buka buku teks masing-masing. Kata kerja pasif yang bertajuk Keindahan Hutan Borneo. Oke, cikgu bacakan satu-satu pada bahagian buku teks ini. Murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Oke murid-murid, sila lihat perkataan taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Taklimat ringkas adalah objek. Diberikan ialah kata kerja. Oleh Cikgu Haris ialah pelaku. Jadi ini adalah contoh kata kerja pasif yang pertama, yang mana objek berada di hadapan ayat, diberikan itu ialah kata kerja berada di tengah ayat, dan Cikgu Haris ialah pelaku atau kata nama tersebut berada di hujung ayat. Seterusnya, sila lihat pada gambar yang kedua. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Oke, di sini coba lihat apakah objeknya. Objeknya di sini ialah tumbuhan kecil. Kata kerja pasifnya ialah terpijak dan pelaku ataupun kata nama di situ ialah pengunjung. Objek berada di hadapan ayat, kata kerja pasif berada di tengah ayat, dan kata nama merujuk kepada pengunjung berada di hujung ayat. Dan seterusnya, gambar yang terakhir, sila lihat pada gambar yang terakhir.
Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Oke, murid-murid, pada ayat ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Di sini sila lihat objeknya. Apakah objek yang kita boleh lihat di sini? Objek yang kita boleh lihat di sini ialah alam sekitar. Kata kerja pasif ialah diamalkan dan kata nama atau pelaku di situ ialah murid-murid. Maksudnya di situ, objek berada di hadapan ayat, kata kerja pasif berada di tengah ayat, dan pelaku ataupun kata nama berada di ujung ayat. Itu adalah contoh kata kerja pasif. Oke murid-murid, sekian terima kasih. Cikgu harap murid-murid semua boleh paham berkaitan topik pada hari ini yaitu kata kerja pasif. Sila siapkan latihan yang cikgu berikan. Semoga kita bertemu lagi di kelas yang seterusnya. Jika ada apa-apa yang murid kurang paham, sila WhatsApp atau message cikgu di Telegram untuk penjelasan yang lebih lanjut. Terima kasih.